Okey, Assalamualaikum dan Sabtu kita bertemu kembali dalam Hamparan Kata bersama Fitri Yahya dan dibawakan khas untuk anda oleh Olive House pada malam ini. Hari ini kita berkongsi tentang, itulah tadi saya ada post tentang isu malnutrisi dan juga tinjauan kesihatan mental, pelbagai dilema yang dihadapi dalam kehidupan yang semakin mencabar ini. Dan hari ini kes yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia, dan kita pun memang takut walaupun dah jangka. Ramai yang memberitahu bahawa kes dijangka meningkat sampai boleh cecah 8,000, dan kalau tak ada sempadan kawalan sempadan yang ketat boleh mencecah sampai ke banyak lagi ya. Allahu Akbar. Minta maaf tadi. Okey, itulah tadi disebut kes tinggi, terjatuh pula ni. Itulah dia gambaran tentang betapa semua bimbang. Adik-adik yang SPM pun dah ada yang hilang semangat. Ada yang nak bekerja pun takut-takut, hati-hati dengan pengumuman oleh syarikat. Bisa kata kalau ada yang kena buang dan sebagainya. Apapun kita ramai yang sejahtera, hari ini kita nak berkongsi tentang hampir 1 daripada 10 kanak-kanak berusia antara 10 hingga 15 tahun mempunyai masalah kesihatan mental. Ada yang mungkin terpengaruh bersendiri, kemudian berada dalam situasi yang gelap, tak nampak masa depan, yang cemerlang tapi tak ada peluang untuk sambung belajar, ataupun mungkin yang kemiskinan, terpaksa bekerja, kena hadapi exam lagi, tak dapat apa pun ilmu walaupun ada kelas online, tapi tak sama dengan impaknya ketika berhadapan dengan guru dan sebagainya. Semua ada cabaran. Semua orang berjuang ketika ini dengan pelbagai situasi yang sangat kronik, dan kita harapkan ada solusinya. Jadi hari ini kita nak fokus tentang di luar mati emak, ditelan mati bapa. Nak belajar sungguh-sungguh kadang-kadang ada kekangan. Jadi banyak isu yang membelenggu. Okey. Itulah dia tadi, minta maaf phone saya tadi terhempas bila sebut tentang kes tinggi dan sebagainya. Kita bimbang kalau terus meningkat, ada lebih banyak sekatan kepada kita macam MCO yang pertama dulu. Yang pertama dulu kita pastikan ada juga lah sekatan dan lebih ketat, tentera berkawal, dan kali ini nampaknya sektor ekonomi ada yang dibuka untuk memberi kelegaan kepada semualah ya. Dan kita harapkan bertambah baik walaupun dijangka sampai Mei untuk melandaikan lingkungan. Okey. InsyaAllah hari Jumaat ni ada yang cadangkan Lin Sumayah supaya dibuat solat hajat satu negara. Okey, isu genting kita hari ini kesihatan mental. Kalaulah pelajar miskin di sekolah contohnya, dia biasanya ada RMT. Jadi misalkan kalau ibu bapa yang susah pun, jadi diharapkan di sekolah dapat keadaan yang berkualiti. Misalkan ibu bapa ada kekalan kewangan. Terima kasih untuk sahabat saya Wan Najri, yang dahulunya dia kurus kering, tapi bila dia berkahwin, dia nampak lebih sihat ya. Mungkin kerana motivasi yang baik. Tapi tak semua ada yang begitu. Tadi pun saya ada post juga isu tentang ramai yang nak kahwin muda, tapi tak ada persediaan ilmu. Yang kita pentingkan bukanlah kahwin pada usia yang muda, tapi pada usia yang berkualiti. Kalau dah ada support system yang bagus, kita baik teruskan ya. Okey, hari ini juga saya nak berkongsi tentang mengikut kajian yang ilmiah, katanya bila mana badan kita memerlukan kepelbagaian nutrien daripada diet makanan harian, kerana ada juga jenis nutrien yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh badan. Jadi dia memerlukan kepada makanan tambahan. Bila kita ada makanan yang berkualiti yang dapat merangsang pelbagai lah. Kalau dapat saya bacakan untuk anda. Okey, contohnya kanak sekolah juga situasi malnourish ini, yang mana situasinya kekurangan pengambilan makanan seimbang secara harian untuk individu atau populasi, dan juga termasuklah remaja. Bila mana dikurang makanan, kurang yang berkualiti, ada impak kepada mental, kepada minda, yang mungkin juga membawa kepada kemurungan. Situasi yang tertekan ini, kalau dapat makanan yang berkualiti, insya-Allah dipermudahkan. Okey, yang kita pentingkan ialah tentang serat, vitamin B, magnesium dan kalsium, sebatian polifenol dan juga lemak sihat. Kalau kita stres makan banyak, nanti kita bimbang, takut kita tumbang lah. Tumbang sebab pressure, tumbang sebab tak cukup zat, mungkin ada yang kerja overtime, tak rehat, dan juga macam-macam lah situasi. Okay.
Jadi sering bila kita stres, tak dapat keluar, tak dapat buat macam-macam perkara, jangan dilupakan tentang aspek tentang masalah ini dipanggil sebagai nutrien yang baik akan lindungi otak daripada tekanan oksidatif. Dipanggil sebagai oxidative stress yang membantu anda daripada radikal bebas dan juga membantu untuk nutrisi yang berkualiti. Okey, jadi waktu ini amat penting interaksi antara ibu bapa dan pihak guru. Dan guru pun kadang tak terkejar lah ya. Kadang dia ajar subjek yang banyak pada satu masa. Mungkin dia tak dapat tumpu lah seorang demi seorang. Kalau ada pelajar yang tak dapat hadiri kelas online ke, ada impaknya. Okay, jadi saya tadi dah postkan isu, ada guru mengadu pelajar dia memang dah tak ada semangat. SPM pun SPM dah, lantaklah lulus ke apa ke. Sedangkan tadi ada juga yang komen katanya sabarlah sekejap, satu ni je. Sebab nanti zaman sekarang ni makin susah nak cari kerja. Ada yang dibuang, ada yang tak dapat info, ada yang ketinggalan cabaran kompetitif ya. Terima kasih kepada Haji Muhammad Hanif Kamarudin dari Tabung Haji yang juga bersama kita untuk malam ini. Beliau juga diuji ya, 16 tahun PJJ tapi kekal cergas, makannya berkualiti. Ya. Topik ini penting sebab kita ada kita tak mahu ambil SPM, lebih kurang dah nanti yang jawab macam mana pun kita tak tahu kan. Lebih pada nak kerja. Kerja pun kalau kita buat kerja tak apa sijil tanpa kelulusan, nanti dapat gaji yang tak setimpal. Kemudian kita nak bina keluarga lagi, nak bagi buah apa lagi ya. Jadi tinggal sedikit. Okay, kalau ada pandangan pendapat anda boleh kongsikan. Okey, sebut tentang pemakanan kita perhatikan macam saya perhatikanlah kalau saya pergi mall, saya lihat kaum Cina contohnya amat mementingkan makanan yang banyak serat ataupun yang berkualiti. Saya tengok mereka ni pentingkan makanan ya. Kalau anda setuju pun macam itulah. Sebab saya pernah tanya pada sahabat Cina ni, dia bergurau, dia kata hidup untuk makan. Maksudnya kita tengok restoran Cina mesti ramai orang mewah kan. Jadi bila mereka dah kerja pelan-pelan nak makan yang berkualiti. Jadi orang Cina banyak makanan herba lah. Kita tengok macam di kedai-kedai barangan Cina tu banyak akar kayu lah, kurma kering, ginseng untuk menjaga kesihatan ya. Okey. Supaya membekalkan zat yang secukupnya. Kita pun kenalah mungkin belanja sikit untuk kalau ada rezeki kita ambil serat. Macam saya kongsikan memang saya banyak bersarapan dengan serat granola. Sebab saya suka yang ni sebab dalam ni dah memang cukup. Ada oat, badam, biji labu, mangga kering, kismis, sirap, pokok nipah, isi kelapa kering, gula perang, minyak dan garam. Okey, jadi saya ni memang kawan-kawan saya panggil saya ni lelaki bijirin. Sebab kalau pergi out session ni mesti bawa bijirin. Sebab tujuan bukan apa, sebab kalau kita travel ke, kita stress ke, bijirin ni membantu. Kalau macam tak boleh telan pun kita buat bentuk bubur ke. Kalau anda ada buat bubur gandum ke, bubur bali ke, yang penting ada serat ya. Okey, kemudian isu kolesterol yang tinggi. Kadang kita tak perasan pun kita ni kolesterol tinggi dapat nampak kurus kan, tapi bila kita check bacaannya tinggi. Okey, kemudian kalau kita tak cukup serat nanti bimbang ada yang sembelit dan semuanya. Jadi kita nak cari buah pun kadang malas. Jadi kita boleh ambil sesuatu yang positif pada kaum Cina. Mereka suka beli buah, suka mendapatkan makanan yang berserat, dan itu amat penting ya. Jangan lupa ya kita banyakkan serat dalam kehidupan kita. Rajin-rajin makan buah, kemudian banyakkan ambil sayur. Okey, di samping kita menjaga otak kita. Sebab bila kita stres, kalau kita macam tak ada sokongan, sebab itu saya tengok banyak juga dibuat ruang untuk memanggil panggilan-panggilan untuk luahkan masalah. Kalau kita nak jumpa kaunselor pun mungkin keterbatasan tak boleh rentas daerah semuanya. Dan pelajar pun ada juga yang malu nak jumpa kaunselor sebab kaunselor pun terhad sebab dia secara online kan. Kalau seorang dah setengah jam, jadi mungkin ada harinya terhad untuk berkongsi masalah. Jadi penting untuk kita ada ruang support group yang baik dan elakkan mendapat nasihat daripada orang yang salah. Contohnya dia mengadu kat kawan ataupun kepada orang lebih tua ke, saya ni malas nak ambil SPM. Orang tu pun mengiyakan, alah tak payah SPM dah. Sebab ramai je budak-budak Insta-famous yang tak belajar tinggi pun kaya. Jangan beri nasihat yang salah kepada anak-anak muda. Biarlah mereka ni
susah payah dalam medan ilmu, sebab ilmu ni satu kemuliaan ya. Jadi dalam situasi yang pandemik ni kena bijak membuat pilihan, betul kata Wan Mahfuzah. Kena konsisten sikit, kena keras sikit ya. Okay, jadi jaga makanan, kesihatan, sentiasa check kolesterol, support group yang bagus, kemudian rajin membaca bahan yang ilmiah. Sebab biasa kita tengok drama je, memang drama yang bagus, tapi kalau drama cinta je tak bawa ke mana juga ya. Okay. Kata Fauzia binti Sukarzi, bagi saya SPM adalah amat penting. Walau macam mana pun cabaran yang hadir, kita perlu berjuang sebaiknya kejar ilmu dahulu ya. Okey. Okey, vitamin C pun saya pernah baca artikel, jangan ambil terlalu tinggi, nanti kepayahan kepada buah pinggang untuk menyahkannya. Sebaiknya ikut arahan daripada doktor lah. Contohnya SPG, jambu ke, ambil makanan yang berkualiti, dan juga jangan lupa kita cari musuh. Tapi jangan kejut lah, cari musuh, tapi musuh kepada darah tinggi, iaitu minyak zaitun olivi contohnya. Jadi kita cari musuh, tapi musuh yang bermanfaat lah. Ada musuh yang bawa rebah, tapi ada musuh yang bagus, dia musuh kepada benda yang tak baik dalam pada badan kita. Itulah dia. Okey, jangan lupa senaman. Kalau tak sama-sama kita buat stretching. Macam saya ni bertuah sebab anak-anak ajak kerja. Kalau tak kerja anak, mereka pun dah pandai bagi ayat. Dia kata, kesian ke anak-anak Arjuna tu kan. Jadi kita berlari kerja anak, kita move. Sebab bila kita bergerak, ia membantu, sebenarnya membantu untuk kolesterol kita berkurang. Kita ambil minyak seperti olive, kita banyak ambil serat seperti granola. Kemudian kita positivity, sebab stres juga boleh menyumbang kepada kolesterol yang tinggi. Okey. Sebenarnya kita juga kena elak lemau, terlalu banyak tidur, kemudian elakkan daripada overthinking. Sebab benda tu tak ada apa-apa pun tiba-tiba kita macam overthinking. Sebab kita ada bersendirian, dia datang. Tadi kan saya ada post tentang jenis syaitan. Ia berbisik supaya kita stres, supaya kita create problem. Kadang tak ada problem, tapi kita sentiasa fikirkan problem. Tiba-tiba kita rasa macam tertekan, padahal tak ada apa-apa benda pun. Kita yang buat stres tu sendiri kan. Okay. Jadi bila rasa macam ada benda yang tak betul, kita voice out. Sebab benda yang tersimpan adalah racun yang membunuh dalam diam. Benda-benda yang tersimpan ni memang bahaya. Kadang bila kita cerita baru settle, kalau kita simpan je, tidak membantu kepada kesihatan mental. Sebab amat sedih kalau ada pelajar yang cemerlang. Saya tengok ada kes pelajar yang berpotensi tetapi berakhir di tali gantung. Maksud saya, digantung diri sendiri. Waktu rasa macam nak bunuh diri ke apa, istighfar. Kalau tengah duduk boleh bangun. Kalau tengah marah, ambil wuduk, keluar berlari sekejap ke. Sebab ia mampu untuk mengusir negativity dalam jiwa kita. Okey, kita recap sedikit perkongsian untuk hari ini. Mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian kalau orang Muslim pastinya ada ramuan dia untuk lebih bersuara dalam sujudnya. Elak overthinking, berbicara, berkongsi pendapat, ataupun rajin menyelak bahan ilmu, minta pertolongan selalu, kemudian makanan yang berkualiti. Sebab kita kalau kurang serat nanti banyak isu pula. Mungkin sembelit, mungkin kolesterolnya meningkat, stres lagi. Cabaran terbaik untuk mencari makanan, walaupun ada isu juga tentang isu penggunaan terma makanan sunnah ni. Sebab roti canai pun makanan sunnah ya. Sebabnya sebab walaupun Rasulullah, kita tak ada bukti Rasulullah pernah makan roti canai, tapi makanan sunnah ni merujuk pada semua jenis makanan yang menyihatkan. Roti canai pun ada yang sihat kalau dia tak terlalu banyak minyak kan. Yang penting makanan yang membantu untuk tenaga, dan tenaga tu pun dipergunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Kadang kita ambil makanan yang berciri sunnah pun, tapi buat perkara yang tak elok pun tak ada juga ya. Sebaiknya kalau tak ada sangat, kita cari beras. Dan cari makanan yang memang dia dah pack semua sekali. Kita nak cari ni satu hal, nak cari ni satu hal. Macam saya sebutkan tadi, dalam satu bungkusan je dah ada biji labu. Sebab kita juga, biji labu ni penting untuk lelaki untuk mengelakkan
masalah kepada bahagian sudut lelaki, ya. Kemudian mangga kering, mangga ni kaya dengan serat, vitamin. Oat ni sangat terkenal, semua jenis bangsa menggunakan oat untuk turunkan kadar kolesterol. Badam juga dikenali sebagai superfood sebab dia boleh membantu banyak situasi. Buat kajian ilmiah lah dibuat di Amerika Syarikat. Siapa yang ambil badam segenggam sehari contohnya, dia improve dari segi masalah jantung. Okey. Kemudian pokok nipah, kita nak cari pokok nipah kat mana kan? Tapi dah ada pun dalam ni. Isi kelapa kering, gula perang, gula putih gula yang diproses, tapi gula perang ni dalam keadaan yang pure. Lebih pure ni lebih selamat. Minyak dan garam. Minyak pun kita ada banyak kategori. Cuba cari yang membantu kita untuk kesihatan yang baik. Seperti minyak zaitun yang saya kongsikan, iaitu minyak olive. Okey, jadi mungkin anda ada pengalaman berjuang dengan tekanan ketika anak ambil SPM. Kadang anak yang SPM tapi ibu bapa yang tertekan, ya, ibu bapa yang stres sebab dari form 3 dia cemerlang. Bila masuk ke musim COVID ni, tiba-tiba anak berubah karakter, anak jadi pendiam, anak jadi stres sebab dia biasa perform, tiba-tiba ada keterbatasan, ya. Jadi kita kena membantu support group. Ibu bapa pun, bayangkan satu family tu, ibu bapa diuji dengan tiada kerja, pendapatan terjejas, anak pula ada SPM, jadi serba-serbi ni. Jadi kalau siapa yang ada support sistem yang baik, ada rezeki lebih, ada masa lebih, dapat membantu insan-insan yang terkesan dari segi kewangan, dari segi motivasi, dari segi kepayahan. Mungkin kereta ditarik ke, kita membantu mana yang perlu. Okay. Jadi insyaAllah semoga hidup kita ni walaupun tak makan mewah tapi makan yang berkualiti. Sebab kita nak kerja lama lagi, nak beribadah lama lagi, nak berjuang lama lagi. Jadi tak rugi kita invest sikit sejumlah wang yang ada kalau rezeki lebih untuk dapatkan makanan yang berkualiti. Sebab tadi saya sebutkan isunya malnutrisi dan tekanan oksidatif. Itu radikal bebas dan otak juga diperkayakan dengan nutrisi yang berkualiti. Untuk elak semua itulah. Untuk elak radikal, makanan yang berkualiti. Jadi moga-moga jantungnya baik, moga-moga mindanya baik, moga-moga buah pinggangnya baik, hatinya baik. Okay. Jadi insyaAllah saling membantu dan berpesan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan lagi dari waktu ke waktu luah-luahan yang boleh menimbulkan perbincangan yang baik. Moga-moga ada ilmu yang dapat kita perturunkan bersama dan ada kesedaran untuk jaga kesihatan, terutama yang semakin meningkat usia ataupun yang memang itulah bagi anak-anak yang ambil exam ni, dia memang kerahkan, walaupun tak kerah tenaga tapi dia kerah minda. Jadi insyaAllah dia perlukan makanan yang berkualiti untuk support motivasi dia, emosi, nak support minda, nak support semangat. Jadi insyaAllah, ya, ini perjuangan untuk semua. Okay. Baik, kalau tadi ada yang tanya tentang Ranola, ejen-ejen ramai di sini untuk membantu anda dan semua dapat membantu dengan kita capai kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Okay, minggu depan saya akan kembali lagi dengan topik yang pelbagai. Semoga anda semua diredai, diberkati dan mulai jatuh cinta dengan makanan yang berserat untuk kesihatan, ya. Okay, kita jumpa lagi. Sekian saja untuk malam ini. Moga-moga perkongsian ini membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.